can you come to the office, balai you sekarang, kerana orang you tak ada. Tinggal orang ada pun tidur, guard tak ada, gate terbuka, ni apa cerita ni? Saya Musa Haji Hassan dan saya dilahirkan di Kuala Lumpur dan saya mendapat didikan sekolah rendah di Batu Road School. Dan apabila saya masuk polis, saya telah dihantar training di Kuala Kubu Baru. Selepas tamat latihan, saya telah ditukarkan ke Melaka. Ada satu kes yang menarik perhatian. Di Melaka masa itu saya inspektor, belum confirm lagi. Dipanggil kes Mat Solo. Ya? Jadi kami telah diarah untuk mendapatkan maklumat-maklumat tertentu untuk menangkap dia ni tadi, kerana banyak kes-kes di mana dia menyamun dan juga merogol orang. Kononnya dia ni ada ilmu menghilangkan diri, dan kita melihat bahawa dia telah mencabar pasukan polis. Dia naik atas bumbung tu, dia jerit pada pihak polis, kalau kau nampak aku, tembaklah, kata dia. Dan pada masa itu kita nampak kelibat orang di atas bumbung, dan anggota saya tembak kena kaki dia. Lepas tu dia pun jatuh, kita dapat tangkap dia, dan dia banyak tangkal lah masa tu. Pada satu masa saya pernah dipanggil oleh Ketua BPR. Dia panggil saya mengatakan bahawa ada komplain terhadap orang ramai yang saya ni ambil duit. Jadi saya kata saya tak ambil duit pada sesiapa. Saya kata kalau betul saya ambil duit, ada buktinya, ambil silakanlah. Kita dah ikut you 3 bulan dah, dia kata. Memang you tak ambil, dia kata. Tetapi orang guna nama you. Siapa yang guna nama saya? Dia kata you punya detektif. Jadi saya kata kalau detektif saya ambil tindakan terhadap dia orang, tangkaplah dia orang. Saya tak melindungi sesiapa. Selepas 5 tahun saya di Melaka, saya telah ditukarkan ke Bukit Aman. Jadi of course dalam kita menjalankan tugas ni ada ugutan-ugutan jenayah terhadap kita, di mana pada satu hari itu kita dapat tangkap satu pengedar dadah daripada Thailand. Dan apabila diperiksa, dapati dalam poket dia ada satu kertas, dan keluarlah kertas tadi gambar saya, dan gambar tu adalah reward siapa boleh bunuh saya. Jadi reward tu tadi lebih kurang 20,000 saja. Pernah masa saya IGP dulu pun dia orang hantar peluru ugut kita, sampai telefon, tak mau kawan sama kita, nak suruh kita berkawan dengan dia, tak mau kawan, dia hantar peluru. Jadi bila dia telefon, saya kata, you hantar tiga peluru saya, apa salah bang? Saya ada banyak peluru. Tapi kalau you mau jumpa dengan saya, senang satu-satu jumpa. You tak payah bawa geng, saya tak bawa polis. You ada pistol, saya ada pistol. Kita jumpa tengok apa jadi. Pada tahun 1983, saya telah ditukarkan ke Johor, dan apabila saya ditukar ke sana, saya terpaksa menghadap Sultan dahululah. Jadi dia kata, Datuk boleh betul-betul selesaikan masalah ni, bersihkan Johor ni. Nampak? Itu titah Sultan. Jadi apabila saya diarah begitu dan terima titah begitu, saya terpaksa bersihkanlah. Saya panggil semua pegawai saya di Johor. Saya kata saya datang sini dengan amanat yang diberi oleh Tuanku Sultan Johor. So cara saya panggil satu orang yang mana orang awam, source saya, beri dia satu alat kamera yang disorokkan dalam beg, pergi semua kelab-kelab malam ambil gambar, video. Kerana saya nak tengok, dan kemudian saya nak arah apa pegawai saya buat. Tapi malam-malam saya terpaksa buat rondaan lah. Satu hari itu blackout satu Johor. Jadi bila blackout satu Johor, saya tak boleh tidur kat rumah saya. Saya pun keluar dengan motor saya cek balai-balai polis. Saya tengok gate terbuka, guard tak ada. Kemudian saya masuk ke balai, saya tengok anggota tidur kat balai. Saya ambil pistol. Lepas tu saya kejut dia. Saya kata, macam mana, pasal apa you tidur ni? Mana pergi guard kat luar, pasal apa gate terbuka? Kalau orang masuk pukul you, lepaskan semua penjenayah di lock up, apa jadi? Kan, pasal apa you tidur? Habis mana pistol dia? Dia tengok hilang pistol dia gelap. Saya kata macam ni, you panggil OCBD sekarang. OCBD buat apa sekarang? OCBD ada mana? OCBD ada kat rumah. Telefon dia.
Jadi saya pun telefon OCBD, saya beritahu, ini blackout, OCBD boleh tidur, kata. Can you come to the office, balai you sekarang, kerana orang you tak ada, tinggal orang ada pun tidur, guard tak ada, gate terbuka, ni apa cerita ni? Dia OCBD datang, saya hentam, saya terpaksa ambil tindakan lah. Jadi saya terpaksa selalu pergi periksa dan selalu kita pergi bertanya pada orang bawah kita, insyaAllah. Kalau kita buat begitu, ketua buat begitu, maka dia akan sentiasa alert ataupun berjaga-jaga. Ini adalah tugas kita. Jadi kita tak perlu nak takut, tapi kita kena bersabar dan serah pada Allah, kerana ini semua kuasa Allah. Itu je lah.